نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Ta'ala, dan marilah kita sama-sama ikhlaskan niat duduk dalam majlis ilmu ini semata-mata kerananya. Mudah-mudahan keikhlasan niat kita semua diberikan rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita menggunakan kitab Jawabul Kafi Man Sa'ala Min Dawil Kafi An Dawa'il Syafi, atau disebut sebagai kitab Da wa Dawa, tulisan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada perbincangan berkaitan tentang ubat. Ubat itu memberi manfaat apabila menepati 3 syarat. Ubat itu sendiri bersesuaian dengan badan pesakit. Pesakit itu menerima ubat tersebut, dan pengubat itu sendiri mempunyai kekuatan. Kalau ubat fizikal, kalau ubat manakala ruqyah syar'iyah, kita tahu bahawa pengubatan secara ruqyah syar'iyah maknanya jampi dengan menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ibn Qayyim juga meletakkan bahawa dia bergantung kepada 3 perkara, iaitulah sama ada kekuatan ruqyah itu sendiri. Memang ruqyah ada manfaat, dia memang dia memberi manfaat, tidak dinafikan. Yang kedua ialah perawat itu sendiri, sejauh mana perawat tersebut mempunyai semangat dan kekuatan dalam mengubati. Dia bergantung kepada peruqyah itu. Dan yang ketiga, pesakit itu sendiri sejauh mana dia boleh menerima ruqyah tersebut. Apabila cukup 3 syarat ini, insya-Allah akan memberikan kesembuhan. Setelah itu, wa kadzalika qalb idza akhadha ruqa wa ta'awudh biqubul tam wa kana liraqi nafs fa'alah wa himmah mu'aththarah. Dia kata ar-raqi, perawat itu memiliki himmah mu'aththarah, jiwa yang memberikan kesan. Athar zalik fi izalud da, dia akan memberikan kesan ialah melenyapkan penyakit tersebut. Wa kadzalika du'a, sebagaimana berkaitan tentang doa. Ibn Qayyim menyentuh berkaitan tentang ad-du'a. Fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Ibn Qayyim menyatakan bahawa ad-du'a itu adalah faktor yang boleh menolak segala perkara yang kita tidak sukai, makruh, benda yang tidak disukai, dan mendatangkan apa yang kita kendaki. Doa mempunyai satu kekuatan, iaitulah min aqwal asbab, dia adalah faktor yang utama dalam menolak perkara yang tidak sukai dan mendatangkan perkara yang dikendaki. Walakin qad yatakhallaf anhu atharahu, barangkali dia terkemudian kesannya. Wa qad bila masuk yatakhallafa, qad bila masuk fi'il mudhari', dia bererti kadang-kadang. Walakin qad yatakhallaf an athar, barang kadang-kadang walaupun berdoa tetapi lewat kesan dia, tidak serta-merta kesan tersebut boleh nampak. Imma lidha'fihi fi nafs, dia kata sama ada kalau lewat kesan doa itu, sama ada sebab dia apa? Lidha'fi fi nafsi, sama ada dhaif, lemahnya doa itu, bi ayyakuna doa la yuhibbullah, teks doa ataupun isi doa tersebut tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Lima fihi minal udwan, kerana di dalamnya mengandungi apa? Permusuhan. Ialah benda-benda. Wa imma lidha'fil qalb, ini contohlah. Yang pertama tadi, sama ada isi doa tersebut Allah tak suka, mengandungi permusuhan. Yang kedua, wa imma lidha'fil qalb, ataupun lemahnya doa
hati yang berdoa itu, hati yang berdoa itu lalai, tidak sungguh-sungguh, sebagai contohnya, wa adamul iqbalihi 'ala Allah, hati yang tidak diiqbal, yang tidak apa, iqbalihi, hati yang tidak iqbalihi ila Allah, maknanya hati yang tidak khusyuk dengan Allah Ta'ala, wa jam'iyyati alaihi waqti du'a, dan hati itu jam'iyah, berhimpun, berpadu jitu, fokus ketika dia berdoa. Fayakun bimanzilah qus rakhul jiddan fa inna as-sahmu yakhruju min khuruj ad-dha'f. Dia kata macam qaus ni apa, anak panah, kalau tarik pun lemahlah dia pergi, kalau tarik pun kuatlah dia akan pergi. Betul. Dia kata umpama anak panah lah, kalau orang yang nak memanah pun tarik pun lebih kurang, dekatlah dia jatuh, tapi tarik dengan kekuatan yang bagus, pergilah ke jauh anak panah tersebut. Wa imma li khusul mani', selesai. Jadi dia bagi tahu tentang doa, kata Ibn Qayyim Allah Ta'ala, yang pertama, doa ini kalau dia lewat, tidak cepat kesannya, sama ada kerana isi doa tersebut, teks doa, ataupun kerana lemahnya hati orang yang berdoa. Yang ketiga, wa imma li husulil mani' minal ijabah, ataupun mengandungi al-mawani', perkara yang menghalang untuk dimakbulkan doa. Maknanya benda-benda luar yang menghalang daripada dimakbulkan doa. Lantaran kerana apa? Min aklil haram, kerana orang yang berdoa itu dia makan makanan yang haram, wadzul, mengandungi, dan juga dia melakukan kezaliman, wa raina dzunub ala qulub, ran, berkarat hati dia, wa istila'il ghaflah was-sahwun wal-lahwun wa ghalabat 'alaiha, dalam keadaan diri dia tu penuh kelalaian, kelupaan, ghaflah, sahwun wal-lahwun, yang mendominasi terhadap dirinya tu. Kama fi mustadrak hakim, sebagaimana dalam mustadrak hakim, min hadis Abi Hurairah an Nabi SAW qal ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Baik. Hadis ini ada setengah ulama menyatakan hasan, tapi kalau tengok Syekh Albani beliau katakan hadis dhaif, disebut sebagai matruk. Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Tirmizi, Ibn Hibban dalam Majruhin, serta Al-Katib dalam Tarikh. Di dalam sanadnya terdapat Salih Al-Muri, ia matruk, sebagaimana perkataan Al-Munziri dan Al-Zahabi. Hadis matruk ni ada apa? Matruk ialah dua istilah, sama ada sekiranya terhadap adalah dia, iaitulah ittiham bil kadzib, dituduh berdusta, maka kita panggil matruk. Kalau disebut matrukul hadis itu confirm masalah ini. Tapi kalau matruk sahaja, kadang-kadang dia bukan ittihamul kadzib, dituduh berdusta, tetapi kerana matruk disebabkan kasratu ghalat, banyak silap, kekeliruan dalam penyampaian hadis, dia disebut sebagai matruk. Perawi yang jenis banyak kesalahan dalam penyampaian hadis dipanggil, hadis itu adalah disebut juga sebagai matruk, termasuk dalam hadis-hadis yang dhaif. Dia akan jadi kuat sekiranya ada sokongan yang lain. Iaitulah artinya, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahawa doa kamu akan termakbul. Ketahuilah sungguh Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Baik. Fahadha dawa nafi' mazlul lidda. Jadi walakin ghaflah al-qab 'anillah tubtil quwwati. Dia kata doa ini, kata Ibn Qayyim, adalah penawar, ubat yang nafi' bagi manfaat untuk menghilangkan penyakit lidah. Walakin ghaflah qalb, tetapi kelalaian hati daripada Allah, tubtil qawiyyah, menyebabkan melemahkan kekuatan dia. Asal doa bagus,
tapi lantaran kerana jiwa orang berdoa itu lemah, kelemahan dia kena kelalaian dia ketika berdoa, maka dia menyebabkan hilang kekuatan doa tersebut. Wa kadzalika aklul haram, demikian juga orang makan benda yang haram, tubtila quwwatuhu wa yad'afuha, dia juga membatalkan, menghapuskan kekuatan dia dan melemahkannya. Kama fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyibun, sungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib. Allah itu adalah baik keadaannya. La yaqbalu illa tayyiba, Allah tidak menerima melainkan perkara hal-hal yang baik. Wa innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala amaral mu'minin, memerintahkan para mukminin, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan terhadap para rasulnya. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah daripada perkara yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa kamu kerjakan amat mengetahui. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, makanlah kamu daripada perkara yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Al-Baqarah 172. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar, kemudian baginda SAW menyebutkan seorang laki-laki yang perjalanannya jauh perjalanannya, ash'atha aghbara, dalam keadaan kusut masai. Aghbara, berdebu dia. Yamuddu yadaihi ila sama, dia memanjangkan, mengangkat tangannya ke langit. Ya Rab, ya Rab, sambil menyebutkan wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhul haram, sedangkan dalam keadaan makanannya sumber yang haram. Wa masyrabul haram, minumannya juga adalah haram. Wa malbasuhul haram, pakaiannya juga daripada sumber yang haram. Wa ghuziya bil haram, dia membesar dalam keadaan penuh dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana keadaannya tak dimakbulkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibn Qayyim Allah Taala, beliau dalam mendidik untuk menyelesaikan masalah orang yang bertanya kepadanya soalan tentang apa? Seorang yang ditimpa baliyah dzunub wal ma'asi, yang hidup penuh dengan bergelombang dengan dosa dan maksiat. Antara minta penyelesaian, Ibn Qayyim memulakan bahawa setiap masalah itu boleh diselesaikan, setiap penyakit ada ubatnya. Antara ubat yang disebut oleh Ibn Qayyim ini iaitulah berkaitan tentang berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang hamba hendak selesaikan masalah hidupnya, contoh di sini masalah berkaitan tentang bergelombang seorang dalam dosa dan maksiat, antara tawajuh mula-mula untuk menyelesaikan masalah tersebut bertawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Qayyim menjelaskan bahawa doa ini ada kekuatannya. Doa itu sendiri memang memberikan kesan besar. Kemudian bagaimana keadaan orang yang berdoa, dan adakah di sana halangan-halangan untuk menyebabkan doa itu dimakbulkan oleh Allah Taala. Jadi kekuatan doa itu sendiri, dan doa memang sifatnya kuat asalnya. Kemudian orang yang sedang berdoa itu adakah ghafin, dia lalai ataupun tidak, bersungguh ataupun tidak ketika berdoa. Sekiranya dua dia ada, di sana ada tak mawani', perkara yang menegah untuk dimakbulkan doa. Barangkali orang itu tidak terlibat haram apa semua bagus hidupnya, cuma ketika berdoa dia lalai, pun menafikan untuk dimakbulkan doa. Terlewat doa tersebut untuk dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga itu kalau ada ni lagilah, iaitulah mawani', perkara yang menghalang, menegah doa dimakbulkan. Antara di sini disebutkan oleh Ibn Qayyim Ta'ala berkaitan tentang makanan yang haram ataupun orang itu melakukan kezaliman. Sebab bila dham, innallah la yuhibbul zalimin, Allah Ta'ala tak suka orang zalim. Bila tak suka, bagaimana nak makbulkan doa? Antara orang itu tersebut orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala, ataupun orang yang ranal dzunub, hati yang penuh dengan dzunub, karat-karat dosa.
Beliau menyatakan berkaitan tentang apa? Asalnya apabila berdoa, beliau memberikan fokus hadis berkaitan tentang Nabi menyatakan bahawa saranan Rasulullah SAW, berdoalah kamu dalam keadaan kamu berkeyakin doa kamu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Baik. Kadang-kadang kita ni bila berdoa dengan Allah Ta'ala, ada orang lepas dia salat dia rasa tak berdoa, dia rasa dia sombong dengan Allah. Ada dia rasa berdoa, sekadar berdoa dalam keadaan nak melepaskan bahawa isyarat dia bukanlah seorang hamba yang tidak memerlukan Allah. Dia rasa bila dia keluar tanpa berdoa, dia rasa tidak memerlukan Allah. Berdoalah dia sekadar rutin, doa rutin baca selesai. Berbeza dengan apabila kita berdoa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita merasakan bahawa kita mahukan istijabatul doa, kita mahukan doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya kita ditimpa bala bencana, bagaimana keadaan kita berdoa ketika itu? Doa begitulah yang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja dalam kehidupan kita ini, apabila bertawajuh dengan Allah Taala, iaitulah perlu kita merasakan muqinin bil ijabah, merasakan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau sekadar rutin doa sekadar begitu, dia termasuk dalam masalah ghafil fi doa, lalai ketika berdoa. Tetapi kesungguhan kita berdoa dengan Allah, keseriusan kita, pengharapan dengan Allah, di situlah nilai kualiti doa yang insya-Allah Allah akan makbulkan doa tersebut. Kemudian Ibn Qayyim menyatakan al-mawani', beliau memberikan fokus berkata hadis sahih Muslim, iaitulah Allah Ta'ala menegaskan bahawa Allah memerintahkan orang mukmin, memerintahkan sebagaimana memerintahkan para nabi dan rasul, supaya apa? Makan daripada, mengambil memakan kulu minat thayyibat, makan perkara-perkara yang thayyib. Thayyibat ini maknanya dia halal dan bersih. Halal satu hal, bersih satu hal, berzat satu hal. Maknanya dia bukan sifat halal sudut syarak. Dalam maksud thayyibat mengandungi dua, iaitulah suci, bersih dan juga halal. Dia bagus dari sudut kesihatan dan juga halal dari sudut syarak. Wa'malus salihah. Demikian juga Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin supaya makan daripada perkara-perkara yang baik. Dan beliau, Nabi SAW menyatakan bahawa berkaitan tentang seorang laki-laki yang keadaannya asalnya pasti akan diterima doanya oleh Allah Ta'ala, kerana di dalam bermusafir. Bila bermusafir dalam keadaan kusuk masa demikian, maka di situ ada unsur doanya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi malangnya laki-laki ini, dalam keadaan yang sepatutnya dimakbulkan doa, Allah menolak doanya lantaran kerana makan minum pakaiannya dan membesar daripada sumber yang haram. Maka tidak diterima. Bagaimana Nabi tanya, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dzakara Abdullah ibnu Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd. Abdullah anak Imam Ahmad radhiyallahu anhu, beliau memasukkan dalam kitab az-Zuhd, ayahnya berkaitan tentang kisah apa asaba Bani Israel bala. Bani Israel mengalami musibah, ditimpakan bala. Fa kharaju makhrajan, mereka keluarlah beramai-ramai satu tempat. Fa auha Allah azza wa jalla ila nabiyihim, Allah mewahyukan pada nabi mereka, an akhbirahum innakum takhrujuna ila sa'idin bi abdanin najasah. Kamu keluar dalam tempat yang lapang dalam keadaan badan kamu bernajis. Wa tarfa'una ilayya akfan qad safaktum biha dima. Kamu angkat tangan kamu dalam keadaan tangan kamu penuh dengan darah. Maknanya apa? Membunuh tanpa hak. Wa mala'tum biha buyutikum min haram. Kamu memenuhi rumah-rumah kamu dengan benda yang haram. Al-an hina ishtadda ghadabi alaikum wa lan tazdadu minni illa bu'da. Kamu tidaklah melainkan semakin jauh daripada aku. Wallahu alam. Ini berkaitan tentang riwayat kisah Bani Israel yang dimasukkan anak Imam Ahmad Abdullah, menceritakan berkaitan tentang apa Bani Israel keluar di tanah lapang berdoa kepada Allah. Allah mewahyukan pada Nabi mereka supaya bagi tahu kepada
Bani Israel itu, mereka bagaimana Allah nak memakbulkan doa mereka sedangkan tangan mereka penuh dengan kesalahan, jenayah, pembunuhan, dan penuh rumah mereka dengan benda-benda yang haram. Maka dia menambahkan kemurkaan Allah terhadap mereka dan mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Dzar yakfi min ad-du'a ma'al birr ma yakfi at-ta'am min al-mih. Ibn Dzar menyatakan bahawa memadailah daripada doa itu, mencukupi doa itu disertai dengan kebajikan. Maknanya doa sebagaimana makanan disertakan dengan garam, lebih enak. Maknanya kalau doa itu mahukan istijabah, maka perlulah ditingkatkan amal soleh, yakni kebajikan. Faslun wa du'a min anfa' adwiyah. Bahagian berkaitan tentang doa merupakan anfa', benda yang sangat-sangat memberi manfaat dan faedah. Anfa'ul adwiyah, ubat yang paling mujarab, mudah dia. Wa huwa adul bala, dia adalah musuh kepada bala. Yudafa'uhu wa yu'alijuh, dia menolak bala tersebut dan merawatnya. Wa yamna'u nuzulu, menegah bala itu daripada turun. Wa yarfa'u, dia mengangkat bala daripada turun. Au yukhaffif, atau meringankan bala tersebut idza nazal, kalau dia turun. Wa huwa silahul mu'min, dia adalah senjata mukmin. Kama rawa Hakim fi Mustadrak. Sama lagi dia ambil sumber Ibn Qayyim daripada Mustadrak Hakim. Hakikat ini tidak semua dalam sahih, ada yang dhaif. Min hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an qala Rasulullah sallam ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Hadis ini hadis maudhu' makdzub. قال الألباني في حديث الضعيفة أحاديث الضعيفة الموضوع أخرجه ابن عدي والحاكم وقضاعي من طريق الحسن ابن حماد ضبي ثنا محمد بن حسين زبير حمداني حدثنا kita ambil kesimpulan bahawa hadis ini adalah hadis yang makdzub, maudhu', tertolak. Ana Adh-Dhahabi nafsahu awrad al-hadith fi tarjamatihi ba'da an naqila takdhibihi an Ibn Mu'in wa ghairihi, kadzalik awradahu Ibn Adi fi tarjamatihi. Iaitulah siapa dia tu? Anna Muhammad bin Husain Hamadi hadza laysa huwa as-saduq kama qala Hakim, wa innama huwa Muhammad bin Hasan bin Abi Yazid Hamadi al-Kadzdzab madhkur fil hadith mutaqaddam. Baik. Mudah dia di sana ada satu perawi yang ada dia tu menyebabkan hadis tersebut jatuh sebagai hadis yang makdzub kerana dia adalah seorang pendusta. Perawi itu adalah pendusta, maka status hadis tidak diterima. Maudhu' ini hadis palsu, mudah dia hadis palsu. Baik. Ibn Qayyim ta'ala faslun, bahagian wa du'a min anfa' adwiyah. Baik. Tuan-tuan sekalian, kita guna ini Ibn Qayyim apabila dia meletakkan beberapa saranan-saranan, kemudian beliau menggunakan syahid daripada hadis ataupun Quran. Sekiranya kita kata hadis tu makdzub, maudhu', dia tidaklah menolak saranan yang dikemukakan itu. Saranan dikemukakan itu betul, dia menyokong berdasarkan hadis. Adakah saranan tersebut tertolak sebab hadis itu dhaif? Tidak. Ibn Qayyim bukan daripada beliau seorang yang pakar dalam ilmu psikologi. Ibn Raqaiq Qulub ini beberapa saranan beliau, pengamatan beliau menyatakan bahawa doa ini hadis tetap hadis maudhu'. Dia tidaklah menjejaskan saranan yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim Allah Ta'ala. Tuan-tuan jangan faham, tak boleh pakailah.
hadis sebut tak boleh pakai lah. Cuma sarana Ibn Qayyim tu boleh kita gunakan, sarana nasihat beliau ini. Apa beliau menyatakan bahawa, Ibn Qayyim menegaskan bahawa doa merupakan ubat yang paling mujarab dalam masalah berhadapan dengan bala ini. Kerana apa? Beliau menyatakan bahawa doa itu, doa dia adul bala, dia musuh kepada bala, benda yang saling bertentangan. Dia tak akan bergabung doa dengan bala ini. Dia macam skat dengan patriot. Kan? Skat dia punya apa, penangkis dia patriot. Macam itulah. Bala itu adalah skat apa? Skat dan patriot itu. Bala dengan doa ini. Dia adalah musuh kepada bala. Yudafi'uhu, dia tolak bala itu, dan yu'alijuh, dan dia merawat bala tersebut. Ataupun wayamna' nuzuh, dia menegah turun terus. Maksudnya dengan doa itu kita berdoa dengan Allah Ta'ala, lantaran sebab doa itu dia boleh menolak bala akan turun, hilangkan terus. Ataupun kalau diturun juga, dia mengurangkan kesan daripada bala tersebut. Sebagai contoh macam mana? Kan kita berdoa dengan Allah Ta'ala sebagai contoh pagi petang. Saya dan tuan-tuan kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa pagi petang, antara dia apa? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati, hingga akhir hadis tu. Tuan-tuan amal itu pagi petang. Minta apa dia? Minta, ya Allah, kurniakanlah aku memohon, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Kesihatan juga, kesejahteraan. Maknanya kalau bawa kereta tak ada aksiden, kan? Bila berlaku apa-apa, kita selamat. Rumah terbakar, rumah kita tak terbakar, begitu. Misal kata kita orang yang mengamalkan doa pagi petang, tiba-tiba hari itu berlaku aksiden, kita kena, kita kata aku dah baca doa ni, macam mana boleh kena? Jawapan dia itu dia. Sama ada doa itu menegah terus, ataupun sekiranya kena, sebenarnya kita kena itu dah ringan. Kalau tak baca doa pagi tadi, patah kaki, ini sekadar rosak kereta. Soalan begitu. Mana yukhaffif bala. Doa itu tetap bagi pengaruh, dia akan mengurangkan bala itu. Kalau kita tak faham, doa dah baca dah pagi tadi, maksurat tu baca dah, azkar pagi petang, minta jauh daripada bala bencana, tiba-tiba kita ditipu musibah, maka kita kena ingat, alhamdulillah aku baca pagi tadi. Kalau tak baca, barangkali lebih teruk musibah yang kita timpa. Dia kena faham begitu. Bala itu doa sama ada dihilangkan terus, ataupun kalau turun dia mengurangkan kesan bala tersebut. Baik. Kata Ibn Qayyim, bala ini ada salasah maqamat, 3 keadaan dia. Ahaduha, salah satunya, ayyakuna du'a aqwa min bala fayadfa'uhu. Sama ada doa lebih kuat power daripada bala. Bala lemah, jadi doa boleh tolak bala tersebut, tidak berlaku perkara tersebut. Dia menegah bala daripada turun. Yang kedua, ayyakunya adhaf min bala. Doa itu lebih lemah daripada bala. Bala itu kuat lagi. Doa lemah lantaran tadilah sebab-sebab tadi, barangkali lemah doa tersebut, maka kesannya apa dia? Kesan dia fayaqu alaihi bala fayusabu bihi ab, maka ditimpa musibah, bala bencana ditimpa kepada seorang hamba. Kata Ibn Qayyim, walakinnahu qad yukhaffif. Barangkali, kata Ibn Qayyim, bala tersebut telah pun berkurangan lantaran kerana doa tadi. Ada lagi doa tersebut dia mengurangkan kesan bala. Kalau tak baca doa, lebih teruk daripada itu. Itu artinya. Wa in kana dha'ifan, meskipun doa itu lemah. Al-thalith, dalam keadaan ketiga, ayyataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibahu. Yataqawama ni saling ni, bertentangan, bum bum kan, maknanya saling tak berlaku perkara tersebut, doa saling kalah mengalahkan. Yataqawama. Wa qarrawa Hakim fi mustadrak fi mustadrakihi min hadis Aisyah radhiyallahu anha, daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha,
Qala li Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, qala li Rasulullah SAW, la yughni hadharun min qadar wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a'u fayatalijan ila yaumil qiyamah. La yughni hadhrun min qadar, sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazal, doa akan memberi manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi. Wa mimma lam yanzil, ataupun yang belum berlaku, belum terjadi. Wa innal bala'a la yanzilu, pada saat musibah itu turun, doa segera menghadapinya. Fayalqahu du'a, makna doa menghadapinya. Fayatalijan, keduanya lantas saling bertarung. Ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Al-Hakim, At-Tabari, Awsat, Bazzar, wal-Qada'i fil Musnad Shihab, wa fi isnadihi Zakaria ibn Manzur ibn Tha'labah wa huwa dha'if kama qala Hafiz fi Taqrib. Qultu yashhad lahu hadis ati. Hadis ini hadis dhaif, meskipun begitu jatuh hasan lantaran kerana ada hadis yang lain menguatkan hadis tersebut. Wa fi aidan min hadis Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa 'alaikum ibadallahi bid-du'a. Rawahu Tirmizi fi isnadi Abdul Rahman wa huwa dhaif wal hadis hasan li ghairihi. Ini tahqiq ni orang lain. Ada satu kitab lagi lain, An-Numri Albani. Baik. Hadis ini dhaif, meskipun dhaif, dan riwayat Tirmizi tadi yang kedua pun dhaif juga. Dhaif dengan dhaif, tapi kena tengok di mana. Kalau dhaif jiddan tak boleh. Kalau sekadar dhaif khafif, ringan, walaupun dhaif tapi kena banyak turuk dia tu, dia boleh menguatkan, jadi dia akan jatuh kepada hasan li ghairi, masih boleh digunakan. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal, doa ini memberi manfaat. Dia telah turun, berlaku ataupun belum berlaku. Fa'alaikum ibadallah bidu'a, maka kepada kamu hamba-hamba Allah hendaklah berdoa. Saran Nabi sallam. Wa fihi aidan min hadis Thauban an Nabi sallam, daripada hadis Thauban daripada Nabi sallam, la yaruddul qadar illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr wa innar rajula la yuhramu rizqa bidhanbi yusibuhu. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada pula yang dapat menambah usia kecuali kebajikan. Sesungguhnya seorang itu benar-benar akan terhalang dari rezekinya lantaran kerana dosa yang ia kerjakan. Baik, Hakim wa Tirmizi raqam fil qadar bab la yarudul qadar illa du'a wa huwa hadis hasan kama qala Albani fi hadis sahihah. Baik, hadisnya hadis hasan. Baik. La yarudul qadar illa du'a, tidak dapat menolak takdir melainkan dengan doa. Baik. Doa dia boleh mengubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia kata, Allah dah tetapkan di Lauhul Mahfuz, dah tulis. Betul. Tapi siapa yang dah baca takdir dia apa? Seorang pun tak tahu apa tu Lauhul Mahfuz. Apabila kita berdoa kepada Allah Taala, doa ini kekuatan, dia boleh mengubah takdir. Allah yang maha kuasa, tak ada siapa yang boleh perintahkan Allah apa-apa. Jadi takdir boleh berubah dengan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La yarudul qadar illa doa, tidak dapat mengubah qadar melainkan dengan doa. Isu qadar dan qadar ini, saya yakin tuan-tuan perempuan kita dah belajar tentang masalah dalam keimanan qadar dan qadar. Hakikatnya tak perlu mendalam sebab dia terlalu complicated. Kalau bincang-bincang mendalam nanti dia keliru.
kan? Hakikatnya hari kiamat besok kita tahulah, oh ini keadaan sebenar. Berkaitan qada dan qadar. Mudahnya qada dan qadar ini keimanan kita dengan Allah Ta'ala berkaitan tentang Allah Ta'ala itu maha alimun hakim. Alim. Kalau kita bataskan pengetahuan Allah, sebab bila kita kata Allah tahu apa yang akan datang, yang telah berlaku dan sedang berlaku, maka ilmu Allah Ta'ala tidak terbatas. Yang kedua berkaitan tentang qudratullah adalah qudrah yang mutlak. Kekuasaan Allah Ta'ala adalah pasti berlaku. Kehendak Allah pasti terjadi, pasti akan berlaku. Baik. Wa mimma lam wala yazidul fil umr, dan tidak menambahkan usia melainkan dengan kebajikan. Kebajikan dapat menambahkan usia. Berdasarkan hadis ini, barangkali ada yang kita kata macam mana dia menambahkan usia. Para ulama bincang sama ada dia menambah keberkatan usia ataupun memang betul-betul menambahkan usia itu sendiri. Bukankah usia telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala? Bila mana seseorang tertulis ketika dalam janin, kerana malaikat datang til arba', iaitulah tentang antara dia syaqiyun atau sa'id, ini orang bahagia ataupun tidak. Demikian juga tentang umur seseorang. Wallahu a'lam. Saya katakan tadi bahawa setengah ulama menyatakan bahawa yazidul fil umr di situ ialah keberkatan umur. Maknanya umurnya tetap ada sama, tetapi kebajikannya ada penuh, usianya penuh keberkatan. Yang penting keberkatan usia ataupun usia yang panjang. Yang penting keberkatan usia. Usia singkat tapi sumbangan besar, sebagaimana Imam An-Nawawi sebagai contoh rahimahullah taala. Kebajikan boleh menambahkan usia kalau kita merujuk kepada psikologinya. Ialah orang yang banyak buat baik, dia tak ada isu masalah dengan orang. Dia jaga silaturahim saudara mara dia. Orang tak sakit hati dengan dia, dia tak sakit hati dengan orang lain. Jadi jantung dia baik. Orang yang buat masalah dengan orang, tak ada kebajikan. Ini kedekut, ini tidak sedekah, ini zalim dengan orang sekian. Orang pun tak suka dengan dia. Dia pun mengalami masalah dalaman. Masalah jantung contohnya, kesan daripada keadaan hidup dia dan tidak bagus dengan manusia ini, barangkali di situ memendekkan usia dia. Wallahu alam. Dari sudut psikologinya barangkali demikian. Orang yang banyak buat baik, jiwa dia akan bagus dan panjanglah usia dia. Sudut psikologinya, nak kata logik. Dan kemungkinan di situ ada kaitannya. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. Dan sesungguhnya seorang lelaki itu diharamkan rezeki lantaran kerana zanbin, dosa, zunub, dosa yang yusibuh, yang dia lakukan. Baik, kita sampai di sini. Ar-rizq, perkataan ar-rizq, tuan-tuan, kita kadang-kadang nampak kalimah rezeki, nampak duit, kita nampak rezeki apa lagi? Perkara-perkara yang hakikat rezeki ini apa? Mudah dia. Sebagai penutup, rezeki ini kalau kita nak faham, tengok hadis Nabi SAW. Allahumma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amal maqbulah, hadis Nabi. Rabbi zidni ilma. Baik, ada nombor mana? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nampak? Ya Allah, tambahkan ilmuku dan rezekikan kefahaman kepadaku. Kita terjemahkan rezeki kefahaman, iaitu apa dia? Mudahkan kefahaman kepadaku. Kesimpulan daripada kefahaman ini, rezeki itu ialah segala perkara yang membawa kepada kemudahan hidup, itu rezeki. Wang ringgit mudahkan hidup, itu rezeki. Kesihatan mudahkan hidup, itu rezeki. Anak-anak yang kita ada mudahkan hidup, itu rezeki. Rezeki ialah segala benda yang memudahkan hidup kita, itu adalah rezeki. Jadi luas sikit kefahaman kita. Jangan nampak rezeki wang ringgit, tidak sekadar itu, tetapi segala benda yang memberikan kemudahan kehidupan, itu kita istilahkan sebagai rezeki. Seorang itu diharamkan rezeki kepadanya, diharamkan kemudahan hidup kepadanya, perkara yang memudahkan hidupnya. Sebagai contoh, ilmu memudahkan hidup, tapi diharamkan ilmu daripadanya. Lantaran kerana apa? Maksiat yang dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Tuntut ilmu tapi Allah tak berikan kefahaman kepada dia. Wallahu alam. Ada soalan? Baik, insya-Allah kita sampai di sini. Kita masuk akan datang ialah faslun wa min anfa' adwiyah ilha fi du'a, iaitu
berterusan dalam berdoa ini. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.